Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan. Saya meneliti dan juga menilai perbahasan ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional dalam sidang Parlimen yang berlangsung selama 5 hari di minggu yang pertama baru-baru ini. Dan saya membuat sedikit ingin buat sedikit komen dan juga membuat sedikit pandangan kepada corak perbahasan, corak ucapan pemimpin-pemimpin ahli parlimen tersebut, termasuklah Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, termasuklah Ketua ahli parlimen PN iaitu Muhyiddin Yassin dan lain-lain. Cuma saya tak dengar ucapan Presiden PAS Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, sama ada dia berucap atau tidak saya tak perasan. Mungkin tuan-tuan boleh beri feedback lah sama ada dia berucap atau tidak. Namun daripada ucapan-ucapan yang dibuat oleh ahli-ahli parlimen tersebut, saya ingin membuat kesimpulan ataupun ingin membuat finding pandangan saya. Yang pertama, saya lihat bahawa mereka ini masih lagi belum boleh move on ataupun tidak boleh menerima kenyataan, dan seolah-olah mereka ini masih meroyan tidak menerima pembentukan kerajaan perpaduan ini. Apabila terus mereka mengulangi perkataan kerajaan campuran lah, kerajaan tak allergic nak menyebut perkataan perpaduan itu sendiri, maka saya ucap tahniahlah kepada mereka. Maksudnya mereka terus konsisten dan istiqamah dengan kebongkakan, kesombongan dan juga belagaknya mereka tidak mahu menyertai kerajaan perpaduan seperti yang dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi saya ucap tahniahlah kerana konsisten, tidak nak sebut perkataan perpaduan pun mereka allergic. Jelas bahawa mereka ini adalah mereka yang tidak mahu kepada perpaduan. Di saat negara sedang berhadapan dengan pelbagai masalah sosial, masalah ekonomi, masalah politik, mereka masih lagi tidak mahu menunjukkan keterlibatan mereka ataupun menunjukkan sumbangan mereka untuk bersama-sama membela negara, membela rakyat. Sebab itu mereka tidak mahu bersama dalam kerajaan perpaduan. Sedangkan kalau mereka ini adalah pemimpin yang bertanggungjawab, parti yang mementingkan negara dan rakyat, sepatutnya mereka membelakangkan nafsu mereka untuk menjadi ketua, nafsu untuk menjadi kerajaan, nafsu untuk menjadi Perdana Menteri, demi untuk melihat negara kita ini disatukan dan juga demi untuk kita bersatu untuk menyelesaikan masalah rakyat dan juga masalah negara yang berhadapan dengan isu ekonomi dan isu-isu yang lain. Jadi jelas mereka ini adalah mereka yang hanya mementingkan diri sendiri, mementingkan kuasa, mementingkan pangkat dengan mengenepikan kepentingan negara dan juga kepentingan rakyat. Perkara kedua yang ingin saya utarakan ialah jelas mereka Perikatan Nasional, ahli-ahli parlimen, pemimpin-pemimpin mereka ini berada dalam sindrom penafian ataupun denial syndrome, ataupun mereka ini adalah golongan yang tidak boleh menerima kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Sebab itu daripada ucapan-ucapan mereka ketika berbahas, ketika bertanya dalam sidang parlimen itu, mereka dengan tegas ataupun dengan jelas menyatakan bahawa tidak ada satu pun dasar-dasar program-program yang dilakukan oleh kerajaan perpaduan ini untuk menangani masalah kos hidup, menangani masalah ekonomi dan juga masalah negara. Itu yang keluar daripada mulut mereka, termasuklah pemimpin-pemimpin utama mereka. Seolah-olah kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar ini langsung tidak menjalankan ataupun tidak berusaha untuk membantu rakyat, mendepani masalah rakyat, sehingga mereka kata tak ada satu pun program-program yang
menangani masalah kos hidup rakyat dan sebagainya. Jelas mereka seolah-olah buta mata, pekak telinga, tidak nampak dan tidak dengar apa yang telah dilaksanakan oleh kerajaan perpaduan walaupun hanya baru 2 bulan lebih. Mereka tak nampak kebaikan yang dilakukan sedangkan sudah ada lebih daripada 45 inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan perpaduan. Mereka tak nampak, mana mereka nak nampak tuan-tuan? Bila kerajaan perpaduan berbelanja secara berhemah dengan memotong gaji allowance Perdana Menteri, potong 20% allowance menteri-menteri, mereka sudah tentu tak nampak. Sebab mereka, apa yang mereka nampak ialah mereka suka berbelanja dan boros. Sebab itu mereka melantik 70 orang menteri dan timbalan menteri dan tambah lagi dengan 3 orang duta khas. Jadi mereka tak nampak apa dia menu rahmah, kafe rahmah, bakul rahmah. Mereka tak nampak bantuan yang disalurkan oleh Bernas kepada pesawah. Mereka tidak nampak semua program-program yang telah dijalankan oleh kerajaan perpaduan. Jadi mungkin mereka ini sampai bila pun mereka tak nampak kebaikan yang orang lain buat. Mereka hanya nampak kebaikan yang mereka lakukan. Perkara ketiga yang saya nampaklah daripada ucapan, gerak-geri, body language mereka ini, sebenarnya mereka berada dalam keadaan cemas, takut dan gemetar. Kenapa? Kerana Datuk Seri Anwar telah menyatakan bahawa berlakunya ketirisan, berlakunya ketidakteraturan dalam perolehan projek dan sebagainya di Kementerian Kewangan. Jadi daripada ucapan-ucapan mereka saya nampak jelas bahawa mereka nak menafikan perkara tersebut. Tetapi sebenarnya mereka berada dalam ketakutan. Malah ramai di kalangan mereka telah pun dipanggil, telah pun dipanggil untuk siasatan. Contohnya dalam isu pembekuan akaun atau siasatan kepada akaun Parti Bersatu itu sendiri. Jadi untuk mengelakkan ataupun untuk mengurangkan rasa cemas, rasa takut itu, mereka mengalihkan pandangan menyatakan bahawa kerajaan perpaduan ini adalah kerajaan yang cuba nak menekan musuh politik mereka. Cuba nak menjatuhkan imej dan kredibiliti musuh politik mereka. Cuba nak memburuk-burukkan musuh politik mereka dengan memperalatkan SPRM dan lain-lain. Jelas, mereka bukannya nak menyokong tindakan untuk menyiasat salah guna kuasa dan rasuah. Sedangkan mereka bercakap siang malam bahawa mereka adalah parti yang bersih, parti yang menentang rasuah dan salah guna kuasa. Tetapi apabila siasatan hendak dilakukan kepada masalah-masalah yang dilihat ada kecelaruan dalam perolehan projek kerajaan dan sebagainya, mereka tentang. Sedangkan pembekuan akaun umpamanya itu adalah perkara biasa. Bagaimana ada 147 juta duit dalam akaun Parti Bersatu? Dari mana mereka dapat? Siapa yang beri? Sebab apa orang beri? Itu semua perlu disiasat. Dan mengapa perlu rasa takut dan gemetar kalau kamu orang yang bersih? Perkara keempat yang saya lihat ialah mereka terus mempertahankan tindakan melakukan fitnah dan pembohongan yang dilakukan oleh penyokong-penyokong mereka ataupun jentera mereka. Sedangkan video ada, jelas video klip, TikTok, Facebook dan sebagainya menunjukkan fitnah itu dilakukan dengan jelas dan clear, ada gambar, ada video klip lagi. Tetapi masih lagi nak menafikan perkara tersebut. Sedangkan sepatutnya mereka yang mengaku sebagai pejuang Islam dan sebagainya perlu berterima kasih dengan siasatan, dengan tindakan yang dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan fitnah ini tidak terus menular di dalam negara kita. Berikan peluang seluas-luasnya, sokong seluas-luasnya jika ada pihak penguat kuasa yang ingin menyiasat dan juga ingin mengkaji, melihat adakah benar berlakunya fitnah dan pembohongan yang dilakukan oleh TikToker, Facebooker dan sebagainya.
Jadi jangan kita menafikan perkara tersebut sedangkan jelas siapa pun boleh dengar bagaimana PN, bagaimana pemimpin PH dituduh suka kepada LGBT, pemimpin PH tidak beriman, pemimpin PH nak menghalalkan kahwin sejenis dan sebagainya, komunis, chauvinis dan sebagainya. Semua itu ada videonya, bukan kita fitnah secara sembrono. Malah Razman, Profesor Jaya PAS Perak pun sudah memohon maaf di atas tindakan beliau memfitnah Datuk Seri Anwar. Itu merupakan suatu pengakuan yang membuktikan bahawa fitnah itu berlaku sebelum pilihan raya, ketika kempen pilihan raya dan sehingga sekarang. Satu lagi yang ingin saya kemukakan kepada tuan-tuan, daripada pandangan saya, daripada pengamatan saya, jelas bahawa ketika mereka berbahas, ketika mereka mengajukan soalan, mereka hanya condemn, hanya mengkritik apa yang dilakukan oleh kerajaan perpaduan. Sedangkan tidak ada cadangan balas, tidak ada solution, penyelesaian kepada masalah yang diutarakan mereka. Sedangkan sepatutnya sebagai pembangkang, mereka mestilah menjadi pembangkang yang konstruktif, pembangkang yang melakukan check and balance dan bukan semata-mata pembangkang, tetapi mereka mesti mencadangkan penyelesaian, kaedah, tindakan, perancangan yang perlu dibuat untuk menyelesaikan isu yang mendepani rakyat, terutama isu yang berkaitan dengan kos sara hidup dan juga berkaitan dengan harga barang dan sebagainya. Tapi jelas tuan-tuan, ketika mereka jadi kerajaan pun mereka tak mampu dan tidak ada program untuk menyelesaikan isu-isu ini, apatah lagi ketika mereka jadi pembangkang. Jadi jelas bahawa pembangkang yang ada pada hari ini adalah pembangkang yang tidak boleh move on, pembangkang yang tidak mempunyai idea, pembangkang yang menggunakan ataupun menganut fahaman bahawa tidak ada kebaikan ataupun kebaikan yang dilakukan oleh orang lain itu semuanya tak baik. Apa yang baik ialah datang daripada mereka sendiri. Jumpa lagi tuan-tuan. Minggu depan kita tengok bagaimana mereka berbahas. Kita tengok apa lagi gerak tari mereka, apa lagi ucapan-ucapan mereka yang kadang-kadang kita dengar tu macam kita nak gelak tuan-tuan. Itulah taraf pembangkang yang ada. Pembangkang yang tidak boleh move on, pembangkang yang terus meroyan, pembangkang yang tidak mempunyai idea dan juga tidak mempunyai perancangan dan solusi kepada apa yang berlaku di dalam negara kita sekarang ini. Jadi jelaslah, mereka sebenarnya adalah kerajaan terdahulu yang gagal untuk menyelesaikan masalah rakyat. Apa yang mereka dapat ialah mereka dapat jawatan, mereka dapat allowance, mereka dapat posisi yang begitu banyak, 70 plus 3, itu yang mereka dapat. Sedangkan ketika itu, rakyat berada dalam keadaan yang sangat susah, tetapi mereka bermewah-mewah dengan jawatan-jawatan. Jumpa lagi untuk ulasan sidang parlimen akan datang. Terima kasih. Parti Amanah Negara Kawasan Hang Tuah memohon sumbangan derma pilihan raya untuk PRN Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kedah Kelantan dan Terengganu. Sudilah kiranya membantu kami. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, share, tekan butang loceng.